Okey, disebabkan esok cuti dan hari ni kita ada 3 masa. Satu masa tadi kita dah buat imlak. So, cikgu nak semua orang tengok juga muka surat 24 dan minggu lepasnya sebelum Raya Cina kalau tak silap. Lepas Raya Cina, kita dah buat kata ganti nama diri 1 dan 2. Tapi hari ni kita nak tengok kata ganti nama diri ketiga. Siapa yang ada salin, bagus. Siapa yang tak ada salin, so cikgu harap awak tolonglah salin. Walaupun dia banyak. Tapi tak banyak pun. Awak sebab masa panjang. Okey. Salin saja tak perlulah suruh ibu bapa tunggu awak salin. Awak kena salin sendiri, dah besar. Darjah 2, tahun depan dah darjah 3. Okey. Okey, kita nak tengok kata ganti nama. Sebelum kita tengok dia punya latihan, kita tengok dia punya bawah ni bijak bahasa. Cikgu akan beri nota juga untuk kata ganti nama ketiga ni. Dan tolong tulis dalam buku pemahaman atau tata bahasa tu. Okey, kata ganti nama diri ketiga. Ketiga contohnya dia, beliau, mereka. Okey, dia, beliau, mereka. Okey. Kata ganti nama diri ketiga ni kita tak nampak pun dia. Kita cakap tentang dia tapi kita tak nampak dia. Okey. Macam mana? Kalau dia ni untuk satu orang. Okey, beliau ni untuk dia lah. Mereka ni untuk ramai. Okey, dia ni untuk orang yang biasa. Beliau ni untuk orang yang ada jawatan. Okey, ada nama, ada pangkat. Okey, tapi kalau orang jahat tak boleh pakai beliau. Orang jahat kena guna dia. Contoh, Chong telah ditangkap oleh polis. Kita mesti guna dia. Chong ditangkap oleh polis. Kalau tangkap polis mestilah dia buat ada kesalahan kan. Bukan buat baik. So, tak boleh guna beliau. Beliau dan dia ni sama tapi penggunaannya berbeza. Tapi contoh, Ahmad seorang murid yang baik. Ahmad ni murid kan, budak kan. Tak boleh letak beliau. Kita kena tulis dia. Okey, kita tengok contoh ni. Okey. Tengok contoh ni muka surat 24. Okey. Cing suka bermain alat muzik. Dia pandai bermain pianika. Okey. Dia dah mula-mula dia sebut nama dulu. Cing seorang suka bermain alat muzik. Okey. Dia kanak-kanak kan. Kalau dia Perdana Menteri ke ataupun seorang yang berjasa, baru boleh letak beliau. Tapi sekarang ni dia hanya murid biasa yang pandai dan bersifat positif lah. Pandai kan. Pandai ni bagus lah. Kita guna perkataan dia. Tak perlu lagi letak Cing. Cing suka bermain alat muzik. Cing pandai bermain pianika. Tak perlu. Bila ayat yang kedua, nampak ni, selepas ada nota titik ni, nama Cing kita tak perlu ulang. Tapi kita tukar jadi kata ganti nama diri ketiga. Okey, dia. Yang kedua kita tengok. Amira suka bermain alat muzik. Dia suka bermain kerincing. Tengok. Nama, mula-mula kita bagi tahu nama. Jangan letak dia suka bermain alat muzik. Amira suka bermain kerincing. Tak boleh. Mesti letak nama dulu. Dia ni nak merujuk pada siapa? Merujuk pada nama orang lah kan. Kalau awak tiba-tiba letak dia tu siapa? Orang tak tahu. Jadi kena letak nama dulu. Ayat pertama tu mesti letak nama dulu. Amira suka bermain alat muzik. Dia suka bermain kerincing. Yang ayat kedua ni baru kita boleh letak kata ganti nama diri ketiga. Okey, tengok yang ketiga punya contoh. Cikgu Wong guru muzik. Tengok Cikgu Wong. Cikgu Wong ni orang dewasa. Orang berjasa. Beliau mengajar mereka memainkan alat muzik dengan betul. Tengok dia guna perkataan beliau. Dia tak guna dia. Sebab apa? Ini Cikgu Wong. Walaupun Cikgu Wong ni bukan berpangkat atau bukan orang yang ada jawatan tinggi, tetapi dia adalah orang dewasa yang berjasa.
Berjasa maksudnya dia buat kebaikan lah untuk orang ramai kan. Dia mengajar, mendidik. So letaklah Cikgu Wang guru muzik. Dia beritahu dulu Cikgu Wang guru muzik. Kemudian dia tukar kata ganti nama Cikgu Wang ini kepada beliau. Mengajar mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni lebih daripada satu orang. Nampak dalam gambar ada dua kan? Siapa ni? Amira dan juga Ceying. Lebih daripada satu orang. Jadi dia ni merujuk kepada yang ramai, orang ramai. So mereka memainkan alat muzik dengan betul. Faham? Perkataan mereka ini adalah kata ganti diri ketiga yang awak pun tak nampak, cuma nampak gambar saja, awak tak kenal kan? Jadi kata ganti nama diri ketiga untuk bilangan yang banyak. Kalau Cikgu Wang ni ajar satu orang saja, dia tak ajar pun Ceying. Jadi dia akan tukar Cikgu Wang guru muzik. Beliau mengajar, letak nama. Kalau satu orang tak payah letak dia. Dia ni siapa tak kenal. Okey, so letak nama Ceying memainkan alat muzik dengan baik. Kalau satu orang. Ni tapi dua orang kan. So, kena letak mereka. Okey, untuk latihan bawah ni, yang ni tak perlu salin. Okey, yang ni kita buat latihan biasa je. Cikgu terang kat awak. Ceying membuat persembahan muzik. Ni nak letak apa? Mereka ke? Dia ke beliau? Dia kata, Ceying membuat persembahan alat muzik. Alat muzik. So, siapa ni? Nak letak apa ni? Kata ganti apa? Dia bermain pianika di atas pentas. Pianika. Okey, nombor 2. Ayah Amira ke kedai alat muzik. Apa membeli sebuah gitar. Okey, ayah ni, walaupun ayah ni orang dewasa, okey, mungkin dia ada jasa tapi kita tak tahu ayah dia kerja apa ke apa, kita tak tahu. Okey, tapi bila perkataan ayah yang melibatkan keluarga, mesti letak perkataan apa, kata ganti apa? Dia ke beliau? Dia. Okey. Ayah ke, ibu ke, mak ke, datuk, nenek, abang, kakak, adik. Kalau dalam keluarga punya mesti perkataan dia. Anggaplah awak tak tahu pun apa pekerjaan ayah dia. Kecuali dalam ayat dia beritahu. Okey. Nombor 2 ni, ayah Amira ke kedai alat muzik. Dia membeli sebuah gitar. Kawan-kawan Ceying sedang mendengar muzik. Awak tengok kawan-kawan, betul tak? Kalau kawan-kawan ni melibatkan orang ramai ke satu orang je kawan dia? Kawan ni mesti menunjukkan kawan dia yang ramai. Kawan-kawan, maksudnya mesti ramai. Saya ada banyak kawan-kawan cikgu. Saya ada kawan-kawan dekat sekolah cikgu, betul tak? Saya ada kawan-kawan kat rumah, kat sekolah ibu, contoh. So kalau ada kawan-kawan, maksudnya kawan awak ramai, banyak, betul tak? Lebih dari satu orang. Jadi bila ramai, kita nak guna kata ganti diri ketiga apa? Mereka. Mereka amat terhibur. Okey. Okey, untuk latihan